Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa anak-anak cikgu. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk imbangan. Okey, imbangan. Okey, mari kita tengok apakah prinsip imbangan yang ada dalam pendidikan seni visual ni ataupun dalam bahasa seni visual. Okey, imbangan. Bagaimanakah wow atau layang-layang boleh naik dan terbang ke udara? Wow boleh terbang sekiranya ada angin dan juga imbangan yang baik. Ini konsep imbangan yang cikgu nak kita nak apa tu? Kita nak highlightkan di sini. Okey. Cikgu highlightkanlah cantik. Okey, imbangan. Okey. Cikgu sebenarnya nak lukis pun seronok juga. Okey. Jadi wow itu akan naik bila ada pertama ada angin lah. Yang kedua kita kena seimbang baru dia naik cantik lah. Antara sayap kiri dan sayap kanan. Okey, sayap kiri dan sayap kanan. Okey, imbangan merupakan keadaan yang sama, seimbang dan sepadan. Inilah prinsip imbangan yang kamu nak kena tahu. Dia mestilah sama, seimbang, sepadan. Okey, sama, seimbang dan sepadan. Kita tengok konsep asal dulu. Untuk mendapatkan kedudukan yang stabil. Prinsip imbangan ini sering diaplikasikan dalam karya 2D dan 3D. Okey. So, bila kita main dengan prinsip imbangan dalam seni, kita mesti ada seimbang lah. Okey, contohnya macam ni. Cikgu nak potong dua ni. Okey, kita potong dua macam ni. Kan? Nampak kan seimbang kiri dan kanan. Okey, kemudian kat sini kita potong dua, dekat sini tengah-tengah ni. Okey, seimbang. Ni pun sama, kita potong dua sini seimbang. Okey, ni konsep imbangan yang mula-mula yang kamu kena tahulah. Okey, yang ini tak apa, kita akan pelajari hari ini ialah prinsip, faham prinsip dulu. Kemudian kita akan faham konsep ada prinsip, definisi, jenis. Okey, yang eksplorasi ni kita akan buat nanti di next class. Okey. Okey, persepsi seni, inilah untuk faham konsep kita maksud dia persepsi seni. Okey, kamu nak faham konsep, kamu kena ada persepsi seni dululah. Kamu kena ada basic dulu pengetahuan tentang seni lah. Okey, definisi imbangan. Imbangan bermaksud kesamaan. Sekejap, cikgu nak highlight lah. Okey, samaan, kesepadanan dari segi berat. Okey, berat, kedudukan dan tumpuan. Bila kita tengok satu tu, kita nampak. Okey, kita nampak dia memang, okey, kalau tengok muka cikgu ni kan, seimbang Allah Ta'ala jadikan. Okey, imbangan merujuk kepada cara elemen seni disusun. Okey, bila kita bincang tentang prinsip, kita bincang tentang susunan macam mana ataupun gubahan itu. Ada 6 unsur seni yang kita akan gubah: garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. So kita akan gubah semua itu mengikut prinsip-prinsip yang kita belajar ni lah. Imbangan diolah berasaskan berat ringan secara fizikal dan dalam menghasilkan karya 3D dan karya 2D pula. 3D kita nampak berat lah. Okey, dalam karya 2D pula diolah berasaskan kepada pertimbangan secara visual. Okey, 3D, 2D. Okey, kalau kita tengok dekat sini, nampaklah dia punya pembahagian tu kan, pepatung tu.
memang sebelah sini dengan sebelah sini sama berat. Okey, ini kita faham dulu imbangan pepatung. Okey, selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan perbincangan tentang definisi imbangan. Okey, kita dapatkan definisi imbangan ataupun konsep imbangan. Okey, kita tengok ciri-ciri imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual. Dan kita akan tengok fungsi imbangan. Apakah fungsi imbangan pada diri kita lah. Okey, apabila kita tengok pada alam. Okey, ciri-ciri imbangan. Ciri-ciri imbangan boleh dilihat dari segi simetri. Apa itu simetri? Simetri. Okey, simetri. Okey. Imbangan simetri dalam seni visual adalah unsur seni yang digunakan saksama. Wow. Okey, saksama. Okey, jika dilihat menggunakan garisan paksi, ini pula tadi ada simetri, lepas tu ada garisan paksi. Okey, di tengah-tengah sebuah karya, perimbangan yang tidak saksama pula dianggap sebagai tidak simetri. Okey, tidak simetri pula. Apa tu pula tidak simetri? Jadi cikgu tunjuk. Okey, prinsip imbangan boleh dilihat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Imbangan dapat mewujudkan suasana yang harmoni, harmoni, stabil, kukuh dalam sesuatu gubahan. Selain itu, imbangan mampu menghasilkan variasi dan menarik perhatian. Okey, kat sini cikgu nampak perkataan yang cikgu nak bincangkan ialah dari pertama sekali simetri tadilah. Okey, simetri tu apa? Yang nak kata simetri saksama. Saksama tu apa pula kan? Saksama ni. Okey, simetri ni kalau kita bahagi dua, kita lah cikgu bahagi dua dekat sofa ni. Okey, kita bahagi kiri dengan kanan sama. Okey, kiri sama dengan kanan. Ini kita panggil simetri. Kamu ingat macam tu je. Kiri dengan kanan sama. Okey, ataupun kita potong dua tu mesti kiri dengan kanan sama. Okey, apabila kiri dan kanan sama ialah simetri. Cikgu ulang lagi. Simetri. Okey, sorry. Okey, simetri. Okey, kita tengok kat sini garisan paksi tu apa pula? Inilah garisan paksi. Garisan paksi ni. Ni nah, garisan paksi. Ini daun apa ni? Ini daun ubi keledek. Daun ubi lah, daun ubi. Pokok ubi kayu kan. Okey. Garisan paksi ialah garisan bayangan untuk membahagi dua bahagian. Ni lah, garisan paksi ni yang ini cikgu buat. Cikgu contek-contek. Okey. Okey, kita tengok dekat sini pula. Okey. Sekejap Okey, kita tengok kat sini pula. Okey, ni tengok ni karya Abdul Latif Mohidin. Okey, karya Abdul Latif Mohidin ni kita bahagi dia, memang nampak simetri. Okey, yang tidak simetri apa pula? Okey, kita masuk dalam jenis-jenis imbangan. Okey, apa ni karya Abdul Latif Mohidin? Mindscape. Satu Mindscape. Mindscape. Okey, Minda Landscape. Okey, 1983 menggunakan cat minyak. Karya Abdul Latif Mohidin. Okey, kita tengok dekat sini pula. Jenis-jenis imbangan. Terdapat dua jenis imbangan. So, ingat ini je. Senang je. Imbangan ada dua jenis. Yang inilah yang kita nak bincang ni. Imbangan simetri. Cikgu highlight. Imbangan simetri dan imbangan tidak simetri. Okey, jenis imbangan boleh ditentukan dengan melukis satu garisan paksi. Ini tadi kita sebut dah garisan paksi tu yang memotong tu lah. Garisan tu tak ada, tapi kita lukis tu untuk memastikan sama tak kiri dengan kanan. Okey? Okey, di bahagian tengah sesuatu objek itu, mari kita kenal pasti jenis imbangan melalui ciri-ciri objek dalam rajah di halaman 126 dan 127. Okey, mari kita tengok 126, 127. Okey, kita tengok kat sini rama-rama ni. Okey, dia ada okey, kita tengok yang sebelah
sini ni semua contoh-contoh imbangan simetri lah. Sini burung helang, rama-rama, cermin mata. Okey, yang ini semua bincang tentang imbangan simetri. Okey, kita tengok kat sini, cikgu nak draw balik imbangan simetri. Simetri. Imbangan simetri. Okey, ini cerita dia imbangan simetri. Okey, gubahan yang sama antara bahagian kiri dan kanan. Nampak banyak kali ulang Okey, nampak. Bila kita potong garisan paksi tu, kita lukis garisan paksi, terpotong dua tu, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okey, senang kan? Okey, ciri-ciri imbangan pada alas menjadi rama-rama mempunyai kepak, warna dan corak yang sama di kedua-dua bahagian. Burung mempunyai dua sayap yang seimbang di antara kedua-dua belah bahagiannya. Nampak tak? Okey, so kiri dengan kanan tu sama. Okey, jangan kamu ukur sentimeter pula. Okey, cuma dari segi visual itu memang akan sama. Okey, macam ni pula. Macam tu. Okey, ni ciri-ciri imbangan pada buatan manusia lah. Okey, cermin mata mempunyai bentuk imbangan, bentuk seimbang untuk keselesaan penggunanya. Kedua-dua bahagian kapal terbang mempunyai persamaan bentuk. Okey. Nampak ni tu. Okey, kiri dan kanan. Okey, sama kiri dan kanan. Okey, kita tengok pada karya pula. Okey, ciri-ciri imbangan pada karya pun sama. Motif dan corak hiasan pada wang mempunyai unsur imbangan di kedua-dua bahagian sayapnya kebanyakan. Okey, kita tengok sini ni. Okey, sama. Yang ini pun sama. Ini logo apa ni? Logo plus kan. Kalau lebuh raya plus. Kita sekarang ni tak boleh merentas ni. Ni ada ni apa? ada SJR Sekatan Jalan Raya. Okey, dah cikgu gurau je. Okey, kebanyakan logo direka dengan seimbang di kedua-dua bahagian. So, boleh faham imbangan simetri. Okey. Kita tengok pula imbangan tidak simetri. Imbangan tidak simetri. Okey, macam mana pula imbangan tidak simetri? Okey, imbangan tidak simetri. Okey, yang ini kita nak kena faham sikit. Gubahan, ini cikgu tunjuk sini. Gubahan tidak sama di kedua-dua bahagian. Tetapi masih ada ciri-ciri yang menampakkan keseimbangan. Okey, kita tengok sini. Okey, gubahan dia tidak sama. Kiri dengan kanan tu tak sama. Okey, tetapi masih lagi ada ciri-ciri seimbang. Yang ini dipanggil tidak simetri. Tidak simetri. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, kita tengok. Okey, sekejap. Cikgu nak scroll sekejap. Alright. Okey. Sekejap. Macam mana cikgu nak scroll ni? Okey. Okey. Cikgu boleh scroll. Okey. Ciri-ciri imbangan tidak simetri. Okey, nampak ni dia tidak seimbang. Dia tidak ada macam kalau garisan paksi tu, kalau kita boleh buat lah. Okey, dia tidak seimbang macam tu. Kita nampak dia seimbang tu dari segi orang kata apa? Dari segi visual sahaja. Okey. Macam mana kamu nak tahu dia tidak simetri ke simetri ni? Senang aja macam ni. Katalah kamu gunakan garisan paksi juga. Okey, contohnya cikgu akan guna garisan paksi kat sini. Okey. Okey. Dia dari segi visual ni penuh. Okey, kita tengok kiri dengan kanan ada. Okey, kiri ada, kanan pun ada. Macam tu saja.
Okey, bila kita bahagi macam tu, tapi dia tidak sama. Dia tak macam pantulan sebelah sini pun sama dengan sebelah sini kan. So, bila kita tengok kiri dengan kanan tu ada, kita bahagi dengan garisan paksi ni, tapi tidak sama, itu dinamakan imbangan tidak simetri. Ni cara cikgu nak bagi kamu faham lah. Okey, sebenarnya ada banyak lagi ciri-ciri imbangan tidak simetri ni. Tapi senang je kamu bahagi kiri dengan kanan. Mesti tengok ada visual, kanan pun ada visual. So, kita panggil dia imbangan tidak simetri. Okey, contohnya kita bagi ni ya. Satu lagi contoh. Tengok kat kiri pun ada visual. Okey. Kiri ada visual. Kanan pun ada visual, ada ilustrasi, ada gambar. So, maksudnya imbangan itu tidak simetri. Alat kuda kepang tidak sama bahagian kiri dan kanan. Tapi bunyi berat yang sepadan. Kita panggil berat. Tapi sebenarnya macam mana kamu nak tahu berat kan? Berat dari segi apa? Berat dari segi visual. Kamu tengok kiri, kamu tengok kanan, berat dari segi visual. Kerusi yang direka kedua bahagian yang tidak seimbang masih kelihatan stabil dan berdiri teguh. Ya. Okey. Nampak macam tak seimbang tapi stabil dan berdiri teguh. Itu ciri-ciri imbangan tidak simetri. Okey. Okey, kita tengok lagi ciri-ciri imbangan tidak simetri pada alam semula jadi. Kedua-dua bahagian pokok tidak seimbang dari segi bentuk, tetapi kedudukannya yang stabil memberi kekuatan pada pokok yang berdiri teguh. Macam tu lah. Nampak? Kita bahagi kiri dan kanan ni tengok. Kiri pun ada, kanan pun ada. Dan dia nampak seimbang stabil, maka di situ dinamakan imbangan tidak simetri pada alam semula jadi ataupun alam ciptaan Allah Ta'ala. Okey. Ciri-ciri imbangan tidak simetri pada karya seni visual. Seni arca selalulah kita tengok kan. Banyak imbangan tidak simetri juga. Seni arca ini tidak mementingkan keseimbangan dari segi keseimbangan simetri. Maksud dia tu tidak mementingkan keseimbangan simetri. Dari segi reka bentuk. Tapi kestabilan arca ini membolehkan ia berdiri teguh. Okey. Mungkin ciri-ciri imbangan tidak simetri yang kedua ialah stabil, berdiri teguh. Okey, kiri pun ada, kanan pun ada. Karya Ramlan Abdullah, Destructed Op. 2012 dan media dia aluminium dan keluli lembut. Okey. Kita tengok pula karya Reza Piadasa, Keluarga Baba, 1986, media campuran. Okey, kita tengok kat sini, kita potong dua. Tak seimbangan. Ini ada walaupun apa kata hampir seimbang simetri, tapi ada yang ini berat sebelah mana? Berat sebelah kiri lah. So, tak apa, tidak masalah. Dia masih seimbang, imbangan, tapi kategori tidak simetri. Okey, apakah fungsi imbangan? Okey, fungsi pula. Boleh faham kan? Simetri dengan tidak simetri. Okey, apakah fungsi imbangan? Okey, cikgu punya garisan pun tak seimbang. Okey, ciri-ciri imbangan yang wujud pada suatu objek mempunyai fungsinya yang tersendiri. Raja berikut menunjukkan antara fungsi imbangan. Okey, imbangan pada seekor laba-laba membolehkan ia bergantung dan bergerak di atas sarangnya. Ini keajaiban cipta Allah Ta'ala lah. Dia boleh bergerak di atas tali-tali itu sahaja, kan? Jadi bila kita tengok orang yang pandai imbang ni, atas satu tali pun dia boleh berjalan. So, membolehkan ia bergerak di atas sarangnya. So, ini satu fungsi untuk laba-laba lah. Okey, dan kalau untuk manusia, kita macam apa tu? Kita ada dapat melalui atas titi tak jatuh kan. Titi yang sebatang buah batang pokok kelapa kan. Kita seimbang kan. Tapi kena ada kemahiran jugalah. Okey. Okey, yang kedua imbangan pada sekuntum bunga. Okey, imbangan sekejap cikgu nak buat juga garisan paksi lah bagi kita hari ni sebab kita bincang pasal imbangan kan. Imbangan pada sekutum bunga dapat menarik perhatian. Ya, okey, menarik perhatian. Dan kelihatan cantik. Kalau kamu tengok prinsip-prinsip ni kita belajar ni, kebanyakannya jawapan yang paling senang ialah menarik perhatian fungsi dia. Okey, ni ya.
Okey, kemudian imbangan pada sebuah gasing untuk stabiliti membolehkannya berpusing dalam jangka masa yang lama. Ya, kalau kamu biasa main gasing yang tradisional, memang kalau dia seimbang, stabil, kan, kita boleh tengok gasing ni akan pusing. Dah lah, dah lama baru dia berhenti pusing ataupun tergolek lah. Okey, kita tengok arca ni, imbangan tidak simetri pada arca mewujudkan nilai estetik. Estetik ni apa? Nilai kecantikan tersendiri. Estetik tu ialah kecantikan tersendiri. Dia cantik tapi dia ada kecantikan tersendiri lah. Okey, arca keris. Dan imbangan dalam seni bina mewujudkan keadaan yang selesa, indah dan menarik. Yang sama. Mana-mana kita pun adaptasi dengan alam lah. Okey, kita tengok alam diciptakan oleh Allah ni cantik-cantik belaka, ada nilai estetik. So kita mula buat seni bina yang menarik pun, yang seimbang, yang ada prinsip imbangan untuk menarik perhatian. Okey. Untuk jadi lambang ni yang ini mahal ni, lambang budaya setempat. Okey, kalau kamu tengok dekat tempat kamu, ada tak lambang budaya setempat? Mercu tanda lah kita tengok kan. Mesti ada. Cuma kadang-kadang tu popular dengan tak popular lah. Okey. Alright. Teknik penghasilan imbangan. Okey, macam mana kita nak hasilkan prinsip imbangan ni? Okey, prinsip imbangan dapat diwujudkan menggunakan teknik-teknik tertentu. Garisan paksi, imbangan kiri ke kanan. Ini kiri ke kanan. So, macam ni lah. Okey, garisan paksi atas ke bawah. Okey. Okey, kemudian garisan imbangan berpenjuru. Ini ada penjuru-penjuru. Okey. Okey, penjuru. Macam mana cikgu nak lukis penjuru? Berpenjuru. Kalau kamu belajar penjuru. Okey. Ada penjuru 1, penjuru 2, penjuru 3, penjuru 4. Okey. Dan beberapa paksi dalam satu gubahan. Inilah kita masuk. Paksi ni kita main, kita dapatkan satu imbangan. Okey. Contohnya katalah kita nak buat apa tu. Okey, kata cikgu nak buat sini ya. Cikgu buat satu garisan paksi. Okey. Okey, katalah cikgu nak ambil shape apa tu? Shape setelah segitiga kat sini. Situ contoh. Okey, segitiga. Okey, macam tu. So, cikgu nak ambil sini. So, sini sama. Cikgu buat satu lagi garisan paksi. Macam ni, segitiga kat sini. Okey. Lepas tu kalau cikgu nak buat segitiga kat sini pula. Okey. Nampak. Dia akan jadi inilah kita panggil beberapa garisan paksi. Okey, teknik nak menghasilkan, yang ni imbangan simetri lah. Okey, untuk imbangan tidak simetri pula, bahagian kiri dan kanan tidak sama. Yang ni kamu buatlah macam mana pun, tapi kalau stabil, boleh berdiri tegak, boleh nampak stabil tu, nampak imbangan dekat situ, ada imbangan juga, nampak kukuh, nampak apa lagi ya? Nampak apa lagi? Tapi dia tidak sama kiri dan kanan, maka kamu berjaya menghasilkan karya imbangan tidak simetri. Okey, kita tengok kat sini lah. Kiri ada, kanan pun ada. Okey, ni karya Mat Anwar Ismail Pahlawan. Bahagian kiri dan kanan tidak sama. Okey, senang kan? Okey, hari ni apa yang kita telah belajar ialah prinsip imbangan. Kita telah belajar prinsip penegasan, kita telah belajar prinsip harmoni, kita telah belajar prinsip kontra. Okey, kita juga belajar prinsip imbangan. Okey, lepas tu definisi imbangan, keadaan yang sama, seimbang dan sepadan. Sama, seimbang dan sepadan. Okey, jenis-jenis ada dua jenis, iaitu imbangan simetri, gubahan yang sama pada dua belah bahagian. Imbangan tidak simetri, gubahan yang tidak sama pada kedua-dua bahagian. Okey, fungsi ada 4 fungsi dia: kestabilan, kekukuhan,
nilai estetik dan menarik perhatian. Teknik penghasilan ada dua jugalah, dah ada dua jenis. Teknik penghasilan imbangan simetri, ada berpenjuru, ada kiri kanan, ada atas bawah dan ada beberapa paksi dalam satu gubahan. Kemudian imbangan tidak simetri, bahagian kiri dan kanan tidak sama tetapi mempunyai berat yang sepadan. Berat yang sepadan ni bukan berat kita timbang tapi berat visual lah. Berat apa yang kita lihat itu. Okey, sampai situ dulu kelas kita pada hari ini. Untuk pengukuhan, jangan lupa jawab soalan yang cikgu sertakan dalam ruang apa tu? Description. Macam tu kan. Okey, jangan lupa juga like, share, subscribe and comment. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.